ذكر هذه السمة الأولى والوصف الأول من سمات أهل التصوف عليهم الرضوان فقال العلم بالكتاب والسنة. Disebutkan dalam kitab ini tanda-tanda orang bertasawuf. Yang pertama sekali itu adalah mengikut kepada mengetahui akan isi kandungan Al-Quran dan juga Sunnah. وقال ذلك أصل التصوف. Yang demikian itu adalah asas pada tasawuf. وبيان أنه من دون علم الكتاب والسنة لا يمكن قطعا حسن العمل والاتصاف بمقتضى خطاب الله ورسوله. Karena tidak mungkin tanpa kitab dan juga sunnah seseorang itu akan sempurna dalam beramal dan sempurna dalam memilih sifat yang baik. Tanpa ilmu dengan kitab dan sunnah tidak mungkin. وهذا هو التعريف التصوف كما تقدم. Ini yang disebutkan di awal tadi tentang definisi tasawuf. بل لا يمكن مجرد العمل والاتصاف فضلا عن الإحسان. Dan tidak mungkin juga hanya sekedar amal dan juga sifat, apatah lagi untuk menyempurnakan dalam ihsan. فكيف العمل والإحسان فيه والوصول إلى الذوق والتحقق به كيف يتم من دون العلم بالكتاب والسنة؟ Kalau الموصوفون بالصوفية والمحبون لهم. Lalu disebutkan dalam kitab ini juga tentang hakikat yang ada di tengah-tengah umat ini di dalam memahami Alkitab dan juga As-Sunnah. Cara memahaminya tidak ada mana-mana rujukan untuk memahami kitab dan sunnah, melainkan di dalam sanadnya itu terdapat orang-orang yang ahli dalam tasawuf atau orang-orang yang suka dan cinta kepada orang-orang tasawuf. ومنها القراءات السبع والعشر المشتهرة للقرآن الكريم لا يمكن لأحد أن يأتي بسند واحد في واحد من هذه القراءات من غير طريق أهل التصوف. Contohnya adalah orang yang ingin belajar tentang ilmu qiraat, baik itu qiraat 7 atau qiraat yang 10, melainkan dalam kajian belajarnya akan mendapati ulama-ulama yang diambil ilmunya adalah mereka daripada golongan orang-orang tasawuf. وهذه هي المتواترة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته للقرآن بلغتنا عن طرق هؤلاء الأئمة. Yang mana mempelajari ilmu qiraat ini adalah memiliki sanad yang bersambung, lisan daripada lisan sampai kepada Rasulullah, yang mana lisan-lisan itu adalah mereka daripada golongan ahli tasawuf. كذلك ما كان من تفسير الصحابة أو التابعين لشيء من الآيات الكريمة أو ما صنف وألف من التفاسير المعتبرة المشهورة بين المسلمين بعد ذلك لا يمكن أن نوجد سندا واحدا إلى شيء من ذلك إلا عبر أهل التصوف. Selain daripada ilmu qiraat tadi adalah ilmu tafsir yang baik itu daripada kalangan sahabat, kalangan para tabi'in dan setelahnya di dalam menafsirkan ayat-ayat Allah. Kalau kita kaji, maka kita akan dapati ilmu yang kita ambil daripada mereka ahlu tafsir. Mereka ahlu tafsir itu sendiri adalah golongan orang-orang tasawuf. وإذا أردنا سندا لحديث واحد من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم من دون طريق أهل التصوف لن نجده موجودا في العالم. Kalaupun kita ingin memahami satu hadis daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan mungkin mendapatkan hadis itu melainkan daripada orang-orang yang dia adalah golongan ahli tasawuf. فلا نجد رواية صحيحة مسندة إلى الإمام مالك في موطأ إلا عبر طريق هؤلاء. Begitu juga kalau kita ingin memahami, ingin mempelajari kitab Al-Muwatta yang disusun oleh Imam Malik, orang-orang yang mengambil ilmu daripada Imam Malik untuk kita sampai kepadanya, mereka orang-orang tasawuf. كذلك مسند الإمام أحمد بن حنبل. Demikian juga kitab Musnad Imam Ahmad ibnu Hanbal. كذلك صحيح البخاري. Termasuk juga Sahih Bukhari. كذلك صحيح مسلم. Demikian juga kitab Sahih Muslim. وفي مقدمة شرح مسلم للإمام النووي ذكر أسانيد وترجمة لرجال سنده فيوصفهم بالتصوف. Kalau kita membaca muqaddimah Sahih Muslim yang disyarahkan oleh Al-Imam Nawawi, maka akan didapati sanad ulama yang diambil ilmunya itu adalah ulama-ulama tasawuf.
كذلك السنن الأربعة وغيرها من كتب الحديث. Demikian juga kitab-kitab hadis daripada sunan-sunan yang 4 dan juga kitab hadis yang lainnya. كذلك الكتب في الفقه المعتبرة في المذاهب الأربعة لا نجد سندا إلى الإمام الشافعي ولا أبي حنيفة ولا إلى مالك ولا إلى أحمد ولا من صنف في مذاهبهم إلا عبر أهل التصوف. Selain daripada ilmu hadis yang dijelaskan oleh orang-orang tasawuf, dalam ilmu fiqh pun juga kita tidak akan mungkin dapat memahami ilmu fiqh baik itu mazhab Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, melainkan mereka ulama-ulama yang menjelaskan ilmu mereka itu daripada golongan orang-orang tasawuf. وكفى بهذا دلالة واضحة أن أهل التصوف هم الذين حملوا علوم الكتاب. Akan ilmu hadis, maka tidaklah dapat menjadi orang yang diikuti dalam hal ini, karena sebenarnya ilmu kami ini terikat dengan Al-Quran dan juga dengan Sunnah. وقولته الثانية قول رضي الله عنه علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kedua, beliau mengatakan bahwasanya ilmu kami ini terbena dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبهذا قال أيضا الجنيد بن محمد إن لا نقبل خاطرا من أحد ولا رؤيا ولا كشفا إلا أن يأتينا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. Junaid bin Muhammad juga mengatakan, saya ini tidak mudah untuk mempercayai apa-apa saja yang walaupun ianya hal yang luar biasa daripada mimpi atau lain-lainnya, melainkan apa yang disampaikan itu didatangkan bukti daripada dua, yaitu daripada kitab dan juga sunnah, baru saya percaya. وبذلك تعلم كذب من ادعى كشفا أو اطلاعا أو أظهر بعض خوارق العادات وهو تارك لفرائض أو فاعل بمحرمات ويقول أنه صوفي. Maka akan dikatakan seorang itu berdusta walaupun ia mendakwa kasyaf, walaupun dapat menunjukkan hal-hal yang berlaku di luar kebiasaan, selagi perbuatannya itu bertentangan dengan Quran dan juga sunnah, atau mendakwa dia sebagai seorang sufi, sesungguhnya dia adalah berdusta. وتعرف جهل من صدقه في ذلك من العامة. Dan dengan demikian kamu pasti akan tahu akan kebodohan orang yang mempercayai orang ini. واستشهد بحديث الصحيحين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Diambil dari hal ini pemahaman daripada hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kehendak yang baik, maka dia akan dipahamkan akan agamanya. وبذلك كان يقول العارفون ما اتخذ الله من ولي جاهلا ولو اتخذه لعلمه. Dikatakan bahwasanya Allah itu tidak akan menjadikan sebagai seorang wali daripada orang-orang jahil. Kalau Allah akan menjadikannya sebagai wali, maka pasti akan diajarkan ilmu kepadanya. وذكر قول الإمام أبي بكر العدني بن عبد الله العيدروس أرى طرق الحقيقة قليلا سالكيها. Dan menukil juga kata-kata Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidarus mengatakan bahwasanya saya melihat jalan-jalan menuju kepada hakikat itu sedikit sekali orang yang mengambilnya. وأضحى كل جاهل بلا شيء يدعيها. Sehingga menjadilah ramai orang-orang bodoh mendakwanya akan kedudukan hakikat itu tanpa ada sesuatu usaha dan kebenaran. بلا علم وعمل محال يرتقيها. Tanpa ilmu dan amal mustahil seseorang itu untuk sampai kepada peringkat hakikat. وقال في قصيدته الأخرى عين الحقيقة ما لها مشاهد سوى من 70,000 واحد. Dikatakan dalam kata-katanya yang lain, sesungguhnya hakikat kepada ma'rifah itu tidak ما لها مشاهد سوى من 70,000 واحد. Mata daripada yang dapat menyaksikan hakikat di sisi Allah Ta'ala, nggak ada yang dapat mencapai kedudukan itu kecuali dari setiap 70.000 orang hanya satu. musyiran ila izzati man yasil ila darajatiha rafi'ah. Kata-kata itu menunjukkan
betapa tingginya kedudukan itu dan sukarnya orang untuk sampai kepada kedudukan itu. وذكر قولة جده الإمام السقاف الذي قال عنه سيدنا أبو بكر العدني رقى في رتبة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين عليه رضوان الله. Dan menukil daripada kata-kata datuknya Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf tentang Abu Bakar Al-Adani, Abu Bakar Al-Adani, mereka sampai kepada rutbatut tamkin, yakni kuat dan mantap dan terhimpun kepadanya hakikat keyakinan dan menggabungkan antara syariat dan keyakinan. قال سيدنا السقاف كل علم بلا عمل باطل. Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf mengatakan setiap ilmu tanpa amal itu batal. وكل علم وعمل بلا نية هباء. Dan setiap ilmu dan amal tanpa niat maka dia sia-sia. وكل علم وعمل ونية بلا موافقة سنة مردود. Dan setiap amal, setiap ilmu dan amal dan juga niat tanpa adanya menyerupai dan menepati kepada sunnah maka ia tertolak. وكل علم وعمل ونية وسنة بلا ورع خسران يخشى على صاحبه عند المقاصة والموازنة ذهابه. Dan setiap ilmu, amal, niat dan juga sunnah tanpa adanya sifat wara maka itu kerugian bagi seseorang itu karena dikhawatiri dirinya itu akan menjadi jatuh dan hina ketika berhadapan dengan perhitungan nanti. وهذا ملخص للطريق والسير إلى الله. Dan ini yang dijelaskan tadi adalah ringkasan daripada jalan menuju kepada Allah. ولما سأل الحبيب أحمد بن زين الحبشي شيخه الإمام الحداد عن طريقة آل بعلوي قال هي العلم والعمل والإخلاص والورع والخوف من الله. Ketika Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi bertanya kepada gurunya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad tentang tarekat tasawuf itu, maka dijawab ada 5, yaitu ilmu, amal, rasa takut kepada Allah dan juga ikhlas dan juga sifat wara. فهذه هي السمة الأولى من سمات أهل التصوف رزقنا الله محبتهم والاقتداء بهم. Yang dijelaskan tadi itu adalah satu daripada tanda-tanda orang-orang tasawuf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sifat itu. وكان من اتصال سيدنا السقاف بالقرآن أنه كان يكثر تلاوته وتدبره وتأمله حتى سهل عليه قراءته فصار يقرأ في النهار ختمة وفي الليل ختمة، ثم صار يقرأ ختمتين في الليل وختمتين في النهار، ثم صار يقرأ 3 بالليل و3 بالنهار، ثم صار يقرأ 4 بالليل و4 بالنهار عليه رضوان الله. Berbicara tentang pentingnya mempunyai hubungan dengan Al-Quran, Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf salah seorang yang mempunyai hubungan yang rapat dengan Al-Quran dan sering kali membacanya sehingga mudah lisannya itu ringan untuk membaca Al-Quran, sehingga beliau mudah untuk mengkhatamkan Quran di waktu pagi dan mengkhatamkan Quran di waktu petang, lalu bertambah 2 kali di waktu siang dan 2 kali di waktu malam, bertambah lagi menjadi 3 khatam di waktu siang, 3 khatam di waktu malam, bertambah lagi 4 kali khatam di waktu siang, 4 kali khatam di waktu malam. فهم في قرن مع القرآن. Mereka itu adalah orang-orang yang sentiasa beriringan dengan Al-Quran. وهم أهل القرآن. Dan mereka itu adalah ahli Al-Quran. قال نبينا صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. Nabi SAW bersabda, ahli Al-Quran itu adalah orang-orang yang hampir dan dekat dengan Allah. يقول أخو سيدنا السقاف الحبيب علي بن محمد مولدويلة يقول خطر لي خاطر بماذا يتقدم علي أخوي عبد الرحمن وشيوخي وشيوخهم نفسهم والضيوف أكثر من ضيوفه، فلما نمت رأيت ملكا أخذ بيدي وقال لي تعال أريك أخاك عبد الرحمن، فجاء بي فوجدت أخي عبد الرحمن مكتوب بسطور من نور من رأسه إلى قدمه سطر لا إله إلا الله محمد رسول الله وسطر سورة الإخلاص. قال فبهت من رؤيته، قال إذا قد معك مثل هذا فتكلم.
Syekh Abdul Rahman Segaf ada saudara namanya Syekh Ali bertanya kepada ayahnya, katanya kenapa, bertanya kepada ayahnya Muhammad Maulad Dawid, bertanya kenapa saudara saya Abdul Rahman ini mendahului saya dalam kedudukan. Maka ditunjukkan kepadanya dalam mimpi bahwasanya malaikat mempertunjukkan kedudukan Syekh Abdul Rahman As-Segaf berada di tempat yang begitu tinggi dan tertulis daripada kepalanya sampai kepada kakinya tertulis la ilaha illallah dan juga surat Al-Ikhlas dengan kedudukan yang penuh dengan cahaya. Katanya kalau kamu sudah sampai kepada apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman, maka kamu bolehlah bertanya dengan soalan itu. Fahumul qaumul ladzina hudu. Mereka itu adalah orang-orang yang diberi hidayah. Dengan anugerah Allah mereka itu bahagia. Mereka tidak mempunyai maksud kecuali kepada Allah. Dan mereka sentiasa beriringan dengan Al-Quran. Semoga Allah memberikan berkat kepada kita dengan sebab mereka. Semoga Allah memberikan petunjuk kebaikan dengan kehormatan mereka. Dan matikanlah kami semua di jalan mereka. Wa mu'afatin minal fitani. Dalam keadaan kami terselamat daripada fitnah. Afi ummat nabiyyik Muhammad minal fitan ma zahar minha wa ma batan. Lindungilah umat Nabi Muhammad ini daripada fitnah baik yang nampak ataupun yang tidak. Wa khussal hadirin was sami'in bimadadin wafir min ilmi al-yaqin wa 'ain al-yaqin. Ya Allah, berikanlah secara khusus kepada yang hadir di majlis ini akan ilmu keyakinan dan juga ainul yaqin. Warzuqna al-fiqha fid din. Dan berikanlah kepada kami pemahaman terhadap agama. Wal mutaba'a li nabiyyikal amin. Dan mengikuti kepada nabimu yang jujur. Wala tasrif minna ahadan illa maqbulan 'indak ya arhamar rahimin. Dan janganlah kau suraikan kami daripada tempat ini melainkan dalam keadaan kau terima dan kabulkan kami semua. Wadha'ifil khair wan nur wal barakah fi hadzal musalla. Mudah-mudahan Allah meletakkan kebaikan dan berkat kepada surau ini. Waqbal min al-hajdat wa Abul Hasan. Dan terimalah segala apa yang diminta kepadamu oleh Datuk Abul Hasan. Wa tawallahu fi sirri wal alan. Dan berikanlah perlindunganmu dan bantuanmu kepadanya secara jelas ataupun secara rahasia. Waj'alna fi man tar'ahum 'an inayatik fi jami'il atwar. Dan jadikanlah kami semua dalam golongan orang-orang yang engkau pandu dengan perlindunganmu dalam segala keadaan. Allahumma fala yamna'una 'an dukhuli hadratika bihul awzar wa la yahjubuna 'an muwahi fadlik sayyul israr. Wa kun lana bima anta ahlu ana al-layl wa atraf an-nahar wa la takilna ila anfusina wa la ila ahadin min khalqika tarfata 'ain wa la aqalla min dhalik wa la akthar ya قيوم بلغنا فوق آمالنا من خيرات الدنيا والآخرة وأصلح شؤوننا الباطنة والظاهرة واختم لنا بأكمل الحسنى وأنت راض عنا. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا مع القطر والذكر. ربنا اغفرنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا وأخلات يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل من واغفر أنت أفضل من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا في كتاب فيه للناس شفاء على الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وأن الروعات، واغفر لوالدينا مر ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان، والذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع، آمين ربي اسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طيش سحبي، والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم ما هبت النسائم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول إن شاء الله، الحاضرين جميعا مقبولين إن شاء الله.